Hai belajar SRT, apa khabar? Semoga anda sihat dan sejahtera. Hari ini melalui video ini, cikgu ingin berkongsi teknik menghafal 9 tajuk faktor melalui nota infografik. Infografik maksudnya gambar raja yang bermaklumat. So, saya harap daripada sehelai nota infografik ni membantu kamu untuk mengingat 9 tajuk faktor dengan senang. Alright, tajuk soalan faktor memang kerap keluar dalam soalan peperiksaan SRT di mana bahagian B biasanya 10 hingga 15 markah, manakala bahagian A antara 1 hingga 3 markah. Jom kita mula sekarang. Baik belajar, are you ready with me? Okey, jom kita mula mengingat. Nak ingatkan sesuatu, cikgu pun suka guna teknik ulangan dan juga teknik gambar raja. Sebab daripada penglihatan dan juga ulangan, dia menguatkan ingatan saya. Jadi cikgu pun berkongsi pengalaman cara hafalan. Alright, sekarang saya nak kamu lihat gambar raja ini, suasana keluarga nampak. Dan kamu nampak iaitu gambar ayah keluar. So, saya nak kamu lihat gambar ini 3 saat. Yang ada gambar ayah ini 3 saat untuk kamu ingat. Okey, dah 3 saat. Adakah kamu pejam mata tu boleh nampak gambar raja yang ada seorang ayah duduk di sofa? Yes, kalau you pejam mata nampak, maksudnya sudah key in dalam ingatan kamu. Alright, untuk ayah ini memainkan peranan yang sangat penting dalam keluarga. Jadi dia sentiasa mengambil kira faktor tau semasa membuat keputusan. So di sini cikgu pun nak melalui gambar ini kamu ingat 5 tajuk utama yang sentiasa ayah fikirkan atau mempertimbangkan semasa membuat keputusan, iaitu yang pertama, lihat gambar raja ini. Yes, ada rumah dan duit. Ini bukan kediaman bukan tempat kediaman, tapi ialah perniagaan, tempat perniagaan. So, tajuk pertama yang saya nak kamu hafal yang berkait dengan ayah ialah faktor pemilihan tempat perniagaan. Kita ulang 3 kali. Faktor pemilihan tempat perniagaan, pemilihan tempat perniagaan, pemilihan tempat perniagaan. So, maknanya kalau ayah nak pilih tempat lokasi tempat perniagaan yang baru, dia mesti mengambil kira 6 faktor inilah. Tapi buat sementara kamu hanya ingat tajuk utama sahaja yang letak di penjuru kanan atas ini. Jom kita hafal. Okey, hafal maksudnya you pejam mata dan kamu nampak gambar raja serta ayat ini. So, pejam mata sekarang, nampak ayat tak? Okey, kemudian nampak tak tajuk utama atas kanan ini? Yes, faktor pemilihan tempat perniagaan. Alright, congratulations kalau you dapat hafal. Kita seterusnya pergi ke tajuk nombor 2 yang berkait dengan ayah. Sila lihat gambar raja ini, ada love dan ada family. So, ini tajuk nombor 2 yang berkait dengan ayah. Kamu tengok tajuk dia ialah faktor pengurusan sumber keluarga. Kita ulang, faktor pengurusan sumber keluarga, faktor pengurusan sumber keluarga. Alright, so dalam nak mengendalikan keluarga, sebenarnya ayah dia sentiasa mengambil kira faktor semasa dia nak uruskan sumber keluarga, iaitu sumber manusia dan sumber bukan manusia. So buat sementara kamu hafal tajuk dulu. Tadi ialah apa? Faktor pemilihan tempat perniagaan. Yang ini ialah faktor pengurusan sumber keluarga. Boleh? So pejam mata, adakah kamu dah nampak 2 tajuk di penjuru kanan? Yes, kalau sudah nampak, maksudnya dah key in dalam ingatan. Tahniah Kita tengok yang nombor 3 pula. Nombor 3 ni, cikgu nak kamu ingat anak panah masuk dan juga anak panah keluar. Okey, yang ini tajuk berkait dengan ayah ialah faktor yang mempengaruhi jumlah pendapatan dan jumlah perbelanjaan. Jumlah pendapatan dan perbelanjaan. Jumlah pendapatan iaitu duit masuk dan juga perbelanjaan, duit keluar. So, adakah kamu boleh hafal melalui gambar raja anak panah tajuk nombor 3? Yes. So, pejam mata sekarang dalam ingatan, nampak tak 3 tajuk? Kita ulang. Tajuk atas sekali ialah faktor pemilihan tempat perniagaan. Nombor 2 ialah pengurusan sumber keluarga. Dan nombor 3 ialah yes, jumlah pendapatan dan perbelanjaan. Tahniah. Okey, kita seterusnya pergi ke atas. Okey, yang bumbung itu, saya nak kamu tengok
Kadang-kadang ayah tiba-tiba daripada lampu pendafrost tukar bagi lampu siling. Kemudian tambah aircon. Dia sedang fikirkan apa? Dia sedang mengambil kira faktor apa? Saya nak kamu ingat faktor nombor 4 bagi berkait dengan ayah, iaitu faktor keselesaan tempat kediaman. Kita ulang 3 kali. Faktor keselesaan tempat kediaman. Faktor keselesaan tempat kediaman. Boleh faham? So, tajuk nombor 4 yang sentiasa ayah fikirkan ialah nak meningkatkan keselesaan tempat kediaman, dan dia akan ambil kira 6 faktor ini. Alright, seterusnya saya nak kamu hafal ini. Nampak tak? Wow, ayah tiba-tiba fikir tentang rumah yang lebih besar lagi. Alright, so semasa dia nak beli rumah yang lebih besar, maksudnya satu lagi, okey, dia akan mengambil kira faktor ini, iaitu jom kita hafal faktor pemilihan tempat kediaman. Faktor pemilihan tempat kediaman, pemilihan tempat kediaman, pemilihan tempat kediaman. Nampak tak? Yang tadi ialah pemilihan tempat perniagaan, ini ialah pemilihan tempat kediaman. Okey, so jumlahnya 5 tajuk yang berkait dengan ayah. Tolong hafal ikut urutan dan ikut kedudukan tajuk tersebut. Alright, sekiranya berjaya, syabas tahniah. So kita lihat watak nombor 2. Okey, pejam mata lihat pejam mata nampak tak? Boleh tak tambah satu lagi watak, iaitu watak ibu. Okey, kamu tengok gambar ini 3 saat dulu. 1, 2, 3. Pejam mata. Yes, tadi ayah ada 5 faktor kan? Sekarang tambah lagi satu watak, iaitu ibu dalam ingatan kamu. Pejam mata kalau nampak suasana ini, maksudnya dalam ingatan kamu. Jom kita tengok. Ibu sentiasa fikir apa? Dia ambil kira faktor apa? Jom lihat ini. Yes, ibu sentiasa fikirkan apa yang nak masak, apa yang nak beri ahli keluarga makan. So, faktor yang berkait dengan ibu ialah faktor perancangan menu. Perancangan menu maksudnya nak rancang pagi makan apa, tengah hari makan apa, makan malam makan apa. Alright, jom kita lihat. Okey, tajuk ini sebanyak 3 kali kita ulang untuk kuatkan ingatan. Faktor perancangan menu, faktor perancangan menu, faktor perancangan menu. Alright, so ini tajuk bagi ibu. Jom kita lihat nombor 2. Nombor seterusnya, watak seterusnya iaitu kakak. Nampak tak ibu sedang butangkan baju kakak? Cikgu Wen sentiasa sengaja ambil gambar ini untuk berkait dengan tajuk seterusnya, iaitu faktor pemilihan pakaian. Okey, so kamu dalam ingatan kamu ada ayah, ada ibu, ada kakak. Okey, dan kakak ini berkait rapat dengan faktor pemilihan pakaian. Jom kita ulang 3 kali. Faktor pemilihan pakaian, pemilihan pakaian, pemilihan pakaian. Syabas, kalau you dah berjaya. Jom kita tambah lagi satu watak dalam ingatan kamu, iaitu watak baby. Nampak tak baby ini? Okey, baby di dalam rumah memang tak perlu buat kerja rumah kan? Pernah tak ibu suruh dia, baby bagi sapu lantai? Tak kan? So, tajuk yang berkait dengan baby, saya letak tajuk ini, iaitu faktor peranan ahli keluarga. Faktor yang mempengaruhi peranan ahli keluarga. Faktor mempengaruhi peranan ahli keluarga. Peranan ahli keluarga. So, boleh hafal? Okey, good. Untuk baby dah siap, kita tengok yang sebelah ini. Tambah satu lagi watak, iaitu satu adik yang sedang makan pizza. Saya ulang, ayah, ibu, kakak, baby dan adik lelaki yang sedang makan pizza. Kenapa semua orang tak makan, dia seorang makan? Mungkin sebab dia lelaki, dia kuat makan. Okey, kita tengok apa tajuk yang pakai rapat dengan adik lelaki ini. Yes, cikgu nak kamu hafal ini, iaitu tajuk faktor pengambilan diet. Faktor pengambilan diet. Okey, diet ialah makanan kita pemakanan So, apa faktor yang mempengaruhi kita ambil makanan tersebut masuk dalam mulut kita? Okey, so sekarang dah 9 tajuk. Adakah kamu dah boleh hafal dan ikut urutan? Pejam mata, ulang balik. Sekiranya dah berjaya, baru kita proceed hafalan yang seterusnya. Ialah watak ayah. Okey, kemudian penjuru kanan ialah faktor apa? Yes, yang ini iaitu faktor
pemilihan tempat perniagaan. Bagus. Kemudian nombor 2. Yang ini ialah faktor pengurusan sumber keluarga. Bagus. Ketiga, anak panah masuk dan juga keluar. Ini ialah faktor. Bagus. Jumlah pendapatan dan perbelanjaan. Bagus. Kemudian atas ada lampu, ada aircon. Ini maksudnya faktor. Yes, keselesaan tempat kediaman. Okey, sebelahnya. Yang gambar raja ini. Wow, rumah besar ni. Yes, ialah faktor pemilihan tempat kediaman. Syabas dan tahniah sekiranya dapat hafal. Kita tengok watak nombor 2 ialah ibu. Ibu, tajuk apa? Yes, tajuk tentang faktor perancangan menu. Bagus. Kemudian kakak sedang pakai baju. Ni ialah pemilihan pakaian. Bagus. Baby ialah okey, good. Peranan ahli keluarga dan juga adik lelaki makan. Ini ialah faktor. Yes, pengambilan diet. Syabas dan tahniah. Sekiranya dah berjaya, kita masuk yang seterusnya. Cikgu nak kamu hafal jumlah pula ataupun bilangan faktor. Kamu nampak tak start daripada ibu ni, perancangan menu ni ada jumlahnya berapa faktor? Tolong hafal bilangan ni iaitu 6. 6, 6, 6, 6. Nampak tak 4 kotak di atas tu? Mula dengan ibu sampai yang pemilihan tempat perniagaan, semuanya 6 faktor. 6, 6, 6, 6. Yes, kalau kamu boleh hafal, maksudnya masa exam you tulis tajuk dulu, kemudian kamu tulis nombor. Okey, 6, 6, 6, 6. Kemudian start daripada sumber keluarga, 5. Kemudian bawah tu 4. Kemudian pergi baby sana, 5. 5, 4, 5. 5, 4, 5. Boleh kita ulang? 6, 6, 6, 6. 5, 4, 5. Ingat 5 tu, yang last kali tu 5 pada baby tu. Boleh? Okey, kemudian kiri kanan baby tu, kotak baby tu iaitu 7 dan 8. Jom kita ulang. 6, 6, 6, 6. 5, 4, 5. 7, 8. Boleh? Ulang sekali lagi. 6, 6, 6, 6. 5, 4, 5, 7, 8. Alright, syabas dan tahniah. Tolong hafal dengan kuat, baru kita masuk ke intinya. Okey, jom kita lihat. Kita mula dengan faktor keselesaan tempat kediaman. Boleh? Okey, 6 faktor keselesaan tempat kediaman. Kalau you nak kira, you nak hafal dengan senang, kita pecahkan dia separuh lah. Maksudnya 6 bagi 2. Kita hafal 3 dulu, berjaya baru kita hafal 3 lagi. Okey, sekiranya nak tingkatkan keselesaan tempat kediaman, okey, ayah mesti pandailah, okey, tambah sesuatu, okey, supaya betul-betul selesa didiami oleh ahli keluarga. So, saya nak kamu ingat yang aircon ini dulu. So, ayah pasang aircon supaya apa? Apa akan masuk? Okey, kalau you rumah tak ada aircon, at least you ada tingkap lah. So, tingkap dan aircon mewakili faktor pertama yang mempengaruhi keselesaan, iaitu start daripada udara. Yes, bila ada tingkap, ada kipas, ada aircon, udara masuk, sejuklah suasana dalam rumah itu. So, tingkap mewakili faktor pertama iaitu pengudaraan. Boleh? Kita ulang, pengudaraan. Pengudaraan. Alright, kemudian kita pasang lampu shilling yang cantik ni. Pada asalnya ialah lampu pentaflop, tapi bila sudah ada duit sikit, kita pasang yang lampu yang romantik cantik macam ni. Tingkatkan keselesaan. Ini sebenarnya ialah faktor pencahayaan. Satu rumah mesti ada lampu. Okey, sebab terang. Kalau hidup dalam gelap tu, orang takut tak selesa langsung. Boleh? So, daripada tingkap, pengudaraan, lampu, pencahayaan, kemudian sofa. Sofa, TV, kabinet, semua itu mewakili alatan dan kelengkapan. Alatan dan kelengkapan. Minta maaf yang ke ini saya tertype 2i, buangkan 1i. Alatan dan kelengkapan ialah faktor nombor 3 yang mempengaruhi keselesaan. Jom kita mula ulang. Tingkap mewakili, yes, pengudaraan. Lampu mewakili, yes, pencahayaan. Kemudian sofa mewakili faktor alatan dan kelengkapan. Tahniah dan syabas. Kemudian kita pergi ke ini. Okey, cikgu sengaja luruskan.
Nampak tak ada garisan merah ini? Okey, ini maksudnya tinding. Kalau tinding rumah kamu ialah tinding yang patu-pata banding dengan tinding yang papat, okey, dia nampak macam lebih selamat kan kalau tinding. Kalau rumah kamu ada pasang grill, okey, atau pasang kunci lock yang lebih selamat ataupun ada CCTV, you akan rasa selesa lah diami dalam tinggal dalam rumah tersebut. So, saya sengaja guna tinding ni untuk mewakili faktor nombor 4 iaitu keselamatan. Ulang, keselamatan. Lagi, keselamatan. Okey, kemudian untuk yang seterusnya, saya nak kamu hafal pemaidani inilah. Pemaidani ialah salah satu penutup lantai. Sekiranya kamu mampu, bolehlah rumah pasang mozaik ke zubin ke supaya tingkatkan keselesaan. Kalau simen saja kurang selesa lah dan tak berani duduk di atas, hanya kena ada kerusi. Betul tak? So, ini faktor nombor 5 ialah lantai dan penutup lantai. Lantai dan penutup lantai. Lantai dan penutup lantai. Boleh? Kemudian last sekali, saya nak kamu pusingkan yang gambar raja ini dan bagi tahu kamu diri sendiri warna. Skema warna ialah faktor yang nombor 6, mempengaruhi keselesaan. Sekiranya warna gelap, dia nampak rumah kamu sempit tau. Kalau lembut dan juga lembut akan nampak lebih luas. Warna terang pun nampak lebih luas. Okey, kalau terang nampak lebih ceria sikit lah. Okey, kalau lembut nampak lebih suasana harmoni macam tu. Alright, so yang ini saya nak kamu hafal 6. Kita ulang, tingkap mewakili pengudaraan, lampu mewakili pencahayaan, kemudian sofa mewakili alatan dan kelengkapan, dinding mewakili keselamatan, pemaidani mewakili lantai dan juga penutup lantai. Last sekali ialah pusingkan gambar raja iaitu warna, skema warna. Boleh? Bila you guna cara macam ini, cepat untuk hafalan kamu. Okey, seterusnya kita pergi ke faktor pemilihan tempat kediaman. Sama juga ada 6, so kita pecah jadi 3. Boleh? So, untuk yang hafal ini, cikgu kongsikan pengalaman cikgu nak hafal ni, cikgu suka lukis gambar. Mula-mula, okey, saya lukiskan bumbung. Nak beli rumah baru, pastikan rumah baru tersebut ada bumbung. Okey, bumbung mewakili faktor pertama iaitu keperluan. Okey, selain perlu ada bumbung, mesti ada bilik yang mencukupi untuk didiami oleh jumlah ahli keluarga yang sesuai, betul? Okey, dan juga mesti pilih 1 tingkat ke 2 tingkat. Okey, bergantung kepada keperluan lah. Kalau ada nenek yang tak boleh panjat tinggi, so lebih elok kita 1 tingkat sajalah. Boleh? So, keperluan ialah faktor pemilihan tempat kediaman yang pertama. So, masa saya lukis bumbung, saya sebut keperluan. Keperluan. Alright? Kemudian kamu lukiskan ini. Okey? Dia macam satu kotak yang terbalik. Nak isi sesuatu. Bekas kan? Warna oranye ni. Dan kalau macam ni nampak sudah jadi gambar raja rumah kan? So, yang oranye ni saya seolah-olahnya ibaratkan dia sebagai bekas yang isi duit. Bekas yang isi duit. So, nampak tak? Yang oranye ini ialah mewakili faktor nombor 2, pendapatan. Nak beli rumah baru mesti ada duit kan? Betul? Mesti pendapatan cukup untuk tampunglah ansuran bayaran tersebut. So, ingat, bumbung mewakili keperluan. Okey, bekas oranye ini mewakili pendapatan. Kemudian lukiskan pintu. So, bila you lukiskan pintu, mewakili faktor nombor 3 iaitu faktor keselamatan. Okey, rumah mesti ada pintu. Mesti selamat, mesti ada CCTV ke, ada guard house ke, okey, yang jagakan, ada pasang pagar ke, nampak lebih selamat. Okey, itu pemilihan tempat kediaman. Ada orang dia suka rumah dia berdekatan dengan balai polis ke, lebih selamat. Macam tu pun boleh. So, masa you pilih lokasi tempat kediaman tu, okey, pastikan kamu ambil kira 3 faktor ni. Kita ulang, bumbung mewakili keperluan, kemudian bekas oranye mewakili pendapatan, pintu mewakili keselamatan. Tahniah. Kita seterusnya lukiskan di rumah ini sebelahnya guna gambar mancis lah. Lukiskan 2 orang macam ni. Ini mewakili jiran. So, kata nama jiran ialah kejiranan. Kejiranan maksudnya kita pilih lokasi tempat kediaman yang baru tu, kita tengoklah siapa yang tinggal bersebelahan, adakah sesuai. Kalau kaum yang sama lebih
norma hidup tu lebih kurang sama lah. Kalau ada pendatang asing mungkin kamu boleh pilih tempat yang lain lah. So faham? Itu ialah faktor nombor 4, kejiranan. Kemudian kita lukis satu lagi pokok. Pokok ini mewakili faktor nombor 5 iaitu estetika. Kita ulang, ada 4 ni suku kata kan. Estetika. Estetika mewakili landscape yang cantik lah. Kamu pilih rumah baru, boleh kamu buat pilihan, rumah tersebut berdekatan dengan kawasan yang indah pemandangannya. Okey, so itu ialah faktor nombor 5. Kemudian satu lagi kamu lukiskan jalan raya dan juga bayan macam ni. Mewakili faktor nombor 6 iaitu infrastruktur. Infrastruktur maknanya kemudahan. Kamu pilih tempat kediaman yang baru, pastikan dia di tepi-tepi, dia berdekatan dengan klinik ke, sekolah ke, dia sangat memudahkan. Okey, atau parking yang luas ke, itu kemudahan. Boleh? So, daripada gambar ini, kita terus boleh hafal 6 faktor pemilihan tempat kediaman dengan mudah. Okey, are you ready? Okey, tahan lagi tak? Okey, kita pergi ke tajuk nombor 3, iaitu faktor pemilihan tempat perniagaan. Okey, nak pilih, tadi sudah pilih tempat kediaman kan? So, kita nak pilih tempat perniagaan pula. Saya guna gambar raja ini. Sila lukiskan kafe. Kafe maksudnya restoran macam tu lah. Dia jual makanan dan minuman kan? So, kafe mewakili faktor pertama iaitu jenis perniagaan. Kita ulang. Jenis perniagaan. Semasa nak pilih lokasi tempat perniagaan, pastikan you tahu apa yang you nak niaga. Jual makanan ke, pakaian ke, okey, barang runcit ke, haiwan ke, fikirkan. So, jenis perniagaan ialah faktor pertama. Kemudian lukiskan gambar beg duit ni yang warna biru ni. Okey, beg duit ni mewakili modal. Okey, nak pilih satu tempat perniagaan, pastikan you cukup modal. Sama ada sewa ke, beli ke, pastikan cukup duit permulaan lah. Modal ialah duit permulaan. Boleh? So, kafe mewakili jenis perniagaan, beg duit mewakili modal. Kemudian, lukiskan satu lagi gambar raja kafe tapi tanda soal. Okey, ini maksudnya, ada tak kamu nak buka kafe di sebelah-sebelah barisan tersebut sudah ada kafe? Tanda soal ni maksudnya, sudah ada ke? Ini maksudnya persaingan. Faktor persaingan. Sekiranya kamu sana sudah ada kafe dan banyak kafe dan you buka lagi, sebenarnya you jadi musuh mereka. Tapi kalau sana sudah ada, you boleh pilih tempat lokasi barulah. Ataupun you tukarlah jenis perniagaan. Mungkin you buka kedai buah-buahan lah. So, orang dah makan di kafe, dia singgah kedai kamu makan buah-buahan. Nampak tak? You jadi pelengkap kepada kedai lain. So, you akan jadi kawan mereka. Bukan musuh lagi. So, nombor 3 ialah persaingan. Adakah kamu boleh hafal? Yes, kita ulang. Kafe mewakili jenis perniagaan. Beg duit mewakili modal. Dan juga kafe tanda soal mewakili persaingan. Bagus. Seterusnya, kamu lukiskan banyak orang mancis di bawah kafe kamu. Yang ini mewakili jenis pelanggan. Jenis pelanggan maksudnya customer. Okey, adakah kamu buka perniagaan tersebut di tempat tersebut sesuai dengan golongan jenis pelanggan yang ada di lokasi tersebut? Misal katalah di lokasi kamu buka di kedai yang banyak orang Buddha, dia tak makan lembu, tapi you jual mi lembu di situ. So, memang tak akan dapatlah pelanggan yang untuk datang ke kedai, betul tak? So, pastikan kamu buka kedai yang sesuai ikut jenis pelanggan. Okey, kalau tak, you kena pilih tempat lain. Kemudian, lukiskan satu ini. Pilih air macam tu. Okey, sekiranya berlaku kebakaran, kalau ada sumber air ni, menyelamatkan. Okey, so pilih air ni saya sengaja letak dan mewakili faktor nombor 5 iaitu kemudahan. Ulang, kemudahan. Ya, kalau you punya kafe, dia punya parking elok, bekalan air semua ada, dekat dengan pasar raya yang boleh you beli bahan mentah, itu baguslah. So, kemudahan pun salah satu faktor. Okey, mempengaruhi pemilihan tempat perniagaan. Nombor 6, you lukiskan ini. Simbol tik betul ini. Tik betul ni maksudnya, lokasi tersebut dia memang ikut undang-undang dan peraturan lah. Dia bukan tempat yang haram. Kemudian, kamu buka kedai di situ adalah diterima dan sah dari segi undang-undang. So, 6 faktor pemilihan tempat perniagaan. Adakah kamu dah hafal?
Kita ulang, kafe mewakili jenis perniagaan, bed duit mewakili modal, kemudian kafe tanda soal. Yes, pasangan, pilih I. Sebelum pilih I ada orang dulu. Orang mewakili. Yes, jenis pelanggan, pilih. Yes, itu ialah pilih bomba itu ialah kemudahan. Kemudian tik itu ialah undang-undang dan peraturan. Tepukkan tangan untuk diri sendiri. Tahniah dan syabas. Kita teruskan dengan faktor pengurusan sumber keluarga. Okey, untuk kita nak hafal faktor pengurusan sumber keluarga, saya tak nak lagi guna gambar raja. Saya guna teknik singkatan. So, saya nak kamu salin yang ini. Satatalosi. Satatalosi. Nampak tak huruf besar? Apa yang huruf besar maksudnya dia faktor yang berlainan lah. Satatalosi. Okey. Jadi, sah mewakili faktor pertama iaitu saiz, komposisi dan kitaran hidup. Kita ulang 3 kali. Saiz, komposisi dan kitaran hidup. Saiz, komposisi dan kitaran hidup. Saiz, komposisi dan kitaran hidup. Adakah kamu dah hafal? Yang pertama. Yes, sekiranya ayah nak uruskan sumber, boleh bayangkan dia ada 10 anak dengan 2 anak. Manakah lebih senang? Kalau saiz lebih besar, sebenarnya susah sikit lah dia nak uruskan sumber. Tapi kalau dia bijak, okey, bila anak dah besar, dia memang sumber yang sangat bermanfaat untuk keluarga. Tapi masa kecil-kecil memang susah nak uruskan. So, saiz, komposisi dan kitaran hidup ialah faktor pertama. Okey, yang pertama ialah taraf pendidikan keluarga. Taraf pendidikan keluarga. Sekiranya taraf dia tinggi, lebih bijak untuk menguruskan sumber. Sekiranya taraf dia pendidikan rendah, dia mungkin kurang berilmu lah untuk menguruskan sumber. So, nombor 2 ialah taraf pendidikan keluarga. Boleh? Okey, kemudian nombor 3. Juga. Jadi, ialah taraf. Taraf apa? Okey, kali ini tukar kepada keyword sosioekonomi keluarga. Sosioekonomi keluarga. Sosioekonomi keluarga. Sosioekonomi keluarga. Maksudnya faktor nombor ini ialah status lah, dia punya pendapatan. Okey. Okey, kalau you contohnya lah, ayah ini walaupun dia tak kerja tapi status ekonomi dia, latar belakangnya ayah mertua, okey, ayah dia sendiri dia sangat kaya. So walaupun dia tak kerja, masih ada duit bulanan untuk uruskan keluarga. Okey, itu status ekonomi dia sangat kukuh sebab dia ada latar belakang family yang sangat bagus, dan ataupun dia sendiri ada pendapatan yang banyak. So bila dia ada pendapatan yang banyak, status ekonomi dia banyak, senanglah dia nak uruskan keluarga tersebut. Okey, kita tengok faktor nombor 4, lo. Satatah lo. Lo maksudnya lokasi tempat kediaman. Lokasi tempat kediaman. Okey, lokasi maksudnya kita nak kalau kita tinggal di kampung kan, kita tak ada panggung wayang, masa hujung minggu kita tak boleh bawa anak pergi tengok wayang. So, kita ada padang. So, padang ialah sumber bukan manusia yang bagus. Kita boleh guna padang tersebut, kita bawa anak pergi main layang-layang. So, lokasi tempat kediaman juga salah satu faktor yang mempengaruhi pengurusan lah sumber keluarga. Okey, tetap bahagia walaupun tak ada panggung wayang, kita lokasi di kampung, boleh main di padang. Boleh? Banding dengan orang tinggal di Pandal, mungkin hujung minggu dia bawa dia pergi Legoland, pergi tengok wayang macam tu. Dia uruskan guna cara kemudahan yang ada di tempat kediamannya. Okey. Kemudian last sekali, C. C maksudnya sikap dan amalan pengurusan. Okey, sikap dan amalan pengurusan. Sikap dan amalan pengurusan. Maknanya pengurusan sumber keluarga ni bergantung juga sangat-sangat pada ayah lah atau ibu, sikap mereka. Sama ada mereka nak urus tak, atau langsung lahirkan anak dan biarkan sahaja, tak nak guna langsung sumber. So itu bergantung kepada kebijaksanaan suami isteri ataupun ibu ayah lah. Okey, so satatalosi, adakah kamu dah boleh hafal? Kita ulang. Saiz, komposisi dan kitaran hidup. Taraf pendidikan keluarga. Taraf sosioekonomi keluarga. Lokasi tempat kediaman. C, sikap dan amalan pengurusan. Syabas dan tahniah sekiranya kamu boleh satatalosi. Dan next time, uruskan keluarga rumah tangga kamu. Okey, kemudian seterusnya ialah faktor jumlah pendapatan dan perbelanjaan. Maksudnya nak urus apa? Yes, tuliskan ini.
Kadang-kadang masa exam dia guna perkataan jumlah faktor yang mempengaruhi jumlah pendapatan dan perbelanjaan. Kadang-kadang dia guna ini, faktor pengurusan sumber kewangan. Kewangan tu dia lah jumlah pendapatan dan perbelanjaan, betul? So, kamu tulis macam ni. Okey, dua tajuk ni sama erti. Kamu kena tulis 4 jawapan ini. 4 faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber kewangan, okey, iaitu jumlah pendapatan dan perbelanjaan ialah yang pertama, sama dengan tadi. Sama dengan tadi. Saiz, komposisi dan kitaran hidup. Ulang. Saiz, komposisi dan kitaran hidup. Saiz, komposisi dan kitaran hidup. Bagus. Kemudian nombor 2 pun sama, iaitu tadi apa? Taraf pendidikan keluarga. SATA, betul? Tak. Taraf pendidikan keluarga. Tapi kali ini pendek kan? Pendidikan sudah cukup. Boleh? Pendidikan. Okey, kamu ingat dalam otak kamu, dalam ingatan kamu, di penjuru kanan bawah sekali, pengurusan kewangan tu, yang pertama sah, ta itu pendek sikit, pendidikan saja. Kemudian nombor 3 pun sama maksudnya, iaitu taraf sosioekonomi, iaitu apa? Yes, pendapatan. Pendek kan? So, senang saja 3 faktor ni pendek. Okey, yang pertama sama bulat-bulat dengan tadi, kemudian taraf pendidikan kita tukar pergi pendidikan, taraf sosioekonomi kita tukar pergi ke pendapatan. Okey? Boleh hafal? Bagus. Kemudian tengok gambar raja ini. Pilot. Pilot ni juruterbang ni sangat kaya sebab dia berpendidikan tinggi, dia boleh memandu kapal terbang. Dia pendapatan dia pun tinggi, mungkin 10,000 sebulan. Tapi bila zaman Covid, alamak, dia terpaksa menganggur pula. Tak, pelancongan industri, pelancongan memang terjejas. Tak boleh bawa kapal terbang lagi. So, ini faktor nombor 4, iaitu ekonomi negara. Ekonomi negara juga salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah pendapatan dan perbelanjaan anda. Boleh? So, pendidikan akan mempengaruhi jumlah pendapatan kamu dan pendapatan kamu akan mempengaruhi jumlah perbelanjaan keluarga kamu dan juga ekonomi negara lah. Sangat mengaruhi jumlah pendapatan dan perbelanjaan keluarga kamu. Okey? So, 4 ni senang saja. Hafal dalam otak kamu. Okey, tarik nafas. Kita pergi ke watak ibu pula. Okey, watak ibu. Okey, untuk perancangan menu, ada 6 faktor yang ambil kira semasa nak masak lah. Ibu akan ambil kira 6 faktor ni. So, nak hafal ini pula, Cikgu Wen nak kamu guna cara petua ayat. Petua ayat ni. So, kamu boleh tak bayangkan kakak tanya ibu, Ibu, semasa nak memasak, apa faktor yang kamu ambil kira semasa rancang menu Okey, ibu sekarang jawab. Tolong hafal ayat petua ni. Oh, kakak, tu perlu kemar. Tu perlu kemar. Maksudnya menu itu perlu dikemarilah. Okey, masa saya rancang, pastikan makanan tersebut mesti disukai oleh semua ahli keluarga. So, hafal ayat ni. Tu perlu kemar. Tu perlu kemar. Kemudian, sumber seimbang bilangan. Sumber seimbang bilangan. Sumber seimbang bilangan. Boleh? Maksudnya sumber duit, masa, tenaga, alatan tu mesti seimbang dengan bilangan yang makan. Okey, pastikan cukup bahan sumber. Sumber seimbang bilangan. Boleh? So, 6 perkataan tapi 1 ayat petua ni untuk membantu kamu hafal 6 faktor perancangan menu. Kita ulang. Yes, tu perlu gemar. Sumber seimbang bilangan. Bagus. Nampak tak? So, bila you dah hafal ayat petua, kamu tulislah nombor 1 hingga 6. Kemudian kamu lengkapkan. Tu maksudnya tujuan sajian. Ya, nak rancang menu, pastikan kamu tahu tujuan. Sama ada kali ni masak untuk birthday ke, anniversary ke, ataupun hanya untuk makan biasa je. Tujuan sajian. Kemudian perlu tukar kepada kata nama, iaitu keperluan. Okey, masa nak rancang menu, fikirkan ada tak keperluan khas. Nenek datang tak? Kalau nenek datang, ayam goreng kita tukar pergi ke ayam rebus ke, ikan kukus ke, macam tu. Nampak? Keperluan. Kemudian, gemar tukar bagi kata nama, iaitu kegemaran.
Yes, masa kita rancang, okey nak makanan berprotein kan? Oh, anak lebih suka ikan daripada ayam, so saya masak ikan lah. Boleh? Kegemaran. Kemudian sumber. Kita salin balik yang ini je sumber. Tadi cikgu dah kata, pastikan ada sumber masa, tenaga, bahan, alatan dan juga wang lah. Boleh? So, kemudian nombor 5 ialah jadikan dia kata nama keseimbangan. Keseimbangan dari segi nutrien terutamanya. Masak satu sajian, pastikan dalam sajian tersebut cukup nutrien dia, karbohidrat, protein, vitamin, garam, mineral macam tu, lemak. Okey, boleh? Nutrien. Kemudian dari segi kaedah lah, jangan keseluruhan semua teknik goreng macam tu. Ada yang rebus, ada kukus, ada tak. Ada yang bakar, ada yang goreng macam tu. Lagi seimbang lah. Okey, dia tak berat sebelah. Kemudian dari segi tekstur, warna pun kena seimbang. Alright, kemudian bilangan tetamu. Bilangan tetamu. Berapa orang yang makan? Ada tak tetamu khas datang? Okey, so kita pastikan kuantiti makanan tu cukup untuk bilangan tetamu. So itu ialah faktor rancang menu. Adakah kamu dah kuasai? Jom kita ulang ayat betul tu. Tu perlu gemar. Sumber seimbang bilangan. Boleh? Tujuan sajian, keperluan kegemaran, sumber keseimbangan bilangan tetamu. Okey, ucapkan tahniah sekiranya kamu dapat hafal. Seterusnya kita pergi ke ni, kakak. Kakak ini pula, saya sengaja letak tajuk ini sebab dia sedang pakai baju. So, boleh tak bayangkan ibu tanya dia, kakak, apa cita-cita kamu bila dah jadi dewasa? Dan apakah faktor pemilihan pakaian apabila kamu dah dewasa? Okey, ini jawapan kakaknya. Okey, kamu hafal ayat ini. Baik, konon-konon you kakak lah, you yang jawab. Okey, you yang jawab. Okey, ibu, kakak kerja. Maksudnya saya kerja. Kakak kerja, dapat duit dan mampu. Kita ulang. Okey, maksudnya kakak kerja nanti akan dapat duit dan mampu kan? Okey, kakak kerja, dapat duit dan mampu. Dapat duit dan mampu. Okey, seterusnya, pergi tempat jauh yang sejuk. Pergi tempat jauh yang sejuk. Oh, kakak ni dia nak pergi luar negara tau. Dan dia suka musim sejuk. Okey, so ini impian dia. Tadi dia tanya cita-cita kan? So, kakak kerja, dapat duit dan mampu pergi tempat jauh yang sejuk. Boleh? So, yang biru color ini sebenarnya ialah faktor yang kamu hafal lah. Cuma kena tambah imbuhan je. So, kita ulang ayat, 2 ayat ni. Okey, supaya kamu boleh hafal 4 faktor. Kita ulang. Kakak kerja, dapat duit dan mampu pergi tempat jauh yang sejuk. Boleh? Okey, akan jaga budaya. Akan jaga budaya. Pakai ikut keperluan sosial dan ikut kemajuan teknologi. Maksudnya impian dia nak pergi luar negara, tapi dia tetap di negara orang, dia jaga budaya lah. Akan jaga budaya. Dan kalau nak pakai pakaian, tadi kan ibu tanya dia, so dia jawab lah, pakai ikut keperluan sosial, okay, dan ikut kemajuan teknologi. Dan ikut kemajuan teknologi. Boleh? Kita sambung dan jadikan dia ayat betul. Kita tutup ataupun pejam mata, kita hafal. Kakak kerja, dapat duit dan mampu pergi tempat jauh yang sejuk. Akan jaga budaya, pakai ikut keperluan sosial dan kemajuan teknologi. Boleh? So, yang warna hijau ini, dia bulat-bulat ialah faktor. Okey, tak perlu tokok tambah imbuhan. Untuk yang perkataan biru ni kena tokok tambah imbuhan. Tengok di sini. 7 faktor pemilihan pakaian ialah faktor pertama, pekerjaan. Kakak kerja, okey, yang perkataan kerja tu kita tambah imbuhan, pekerjaan. Kemudian dapat duit dan mampu. Dapat duit maksudnya, yes, pendapatan. Okey, pendapatan dan kemampuan. Okay, so faktor pertama kalau you nak pilih pakaian, mesti pakai first, ikut pekerjaan lah. Kalau you polis, pakai pakaian polis. Kalau nurse, pakai pakaian nurse. Betul? Faktor nombor 2 ialah inilah, pendapatan dan kemampuan. Kalau you ada cukup duit, you boleh beli pakaian berjenama atau dia kualiti lebih tinggi dan of course dia lebih mahal lah. So, itu ialah faktor nombor 2. Faktor yang nombor 3, pergi tempat jauh. Pergi tempat jauh, luar negara, itu ialah mewakili geografi. Boleh? Geografi. Geografi, tempat yang jauh, maksudnya negara, luar negara lah. Geografi yang akan mempengaruhi pakaian kamu. Okey, kemudian nombor 4,
Sejuk. Sejuk mewakili ini, keperluan fisiologi. Ulang, keperluan fisiologi, keperluan fisiologi, keperluan fisiologi. Maksudnya dari segi kalau kita hari ini tak sihat, mungkin kita tambah satu jaket lah masa kita nak pakai. Ataupun saya perempuan, itu pun keperluan fisiologi, jadi saya pakai skirt. Kalau saya lelaki, saya pakai seluar macam tu. Itu keperluan fisiologi. Ataupun di badan kamu ada luka ke, kamu nak pakai lengan panjang untuk tutup kecacatan itu pun keperluan fisiologi. Boleh faham? Okey, kemudian nombor 5, 6, 7 budaya tetap salin. 6 keperluan sosial dan juga keperluan teknologi. Ini ambil bulat-bulat daripada ayat betul tu. So, masa kita pilih pakaian, kadang-kadang kita fikirkan kaum kita atau budaya kita, terutamanya hari perayaan kan. So, kita pilih pakaian ikut budaya. Kemudian keperluan sosial tu maksudnya sama ada majlis formal ke informal ke, kita akan pakai pakaian berlainan. Contohnya menghadiri majlis hari jadi ke, pergi swimming pool ke, okey, ataupun majlis perkahwinan ke, kita akan tambah sesuatu lah. Okey, yang sesuai ikut majlis. Kemudian kemajuan teknologi itu maksudnya fashion. Kita pilih pakaian, mungkin kadang-kadang kita dipengaruhi oleh internet, kita nampak sekarang fashion ini, trend ini. So kamu pakai pakaian tersebut. So boleh dari ayat ni kita hafal 7, kita ulang. Kakak kerja dapat duit dan mampu pergi tempat jauh yang sejuk, akan jaga budaya, pakai ikut keperluan sosial dan keperluan teknologi. Kalau otak Cikgu Wen ini yang sudah tua ni boleh hafal, saya harap you boleh hafal juga. Otak kamu fresh lagi. Deletekan apa yang tendam ke, apa yang patut dilupakan, deletekan. So you ada ruang memory untuk ruang ini. Boleh? So, bila you dah siap ini, okey, hafal 7 faktor pemilihan pakaian, saya nak ucapkan tahniah sebab faktor ini automatik boleh disalin pergi ke faktor pengambilan diet. Maksudnya pilih pakaian dengan pilih makanan, ambil makanan tu, dia sebenarnya sangat mirip. Okey, faktor dia sama. Cuma faktor pemilihan pakaian ada 7, pengambilan diet ada 8. So, apa perbezaannya? Saya nak kamu salin dulu, kemudian kamu bulatkan pekerjaan. Okey, pekerjaan tak akan mempengaruhi pengambilan diet kamu. Okey, apa yang nak masuk dalam mulut tak akan dipengaruhi oleh pekerjaan, tapi tukar kepada agama. Dan tukar satu lagi kepada pendidikan. So, nampak tak? Tadi 7 tolak 1, tinggal 6 kan? Tambah agama dan pendidikan, dah automatik 8. Boleh? Senang kan? Yes, maksudnya semasa kita pilih makanan, kita akan fikir dulu faktor pertama agama. Islam tak boleh makan daging khinzir, Buddha tak boleh makan yang lembu, betul? Kemudian pendidikan. Kalau you pendidikan tinggi, tahu tentang diet seimbang, you akan pilih makanan yang lebih bagus. Okey, kalau you tak ada pendidikan, mungkin you rasa tak penting lah diet seimbang, betul? Kemudian faktor seterusnya ialah pendapatan dan kemampuan. Saya nak kamu jadikan dia pendapatan keluarga. Yes, pendekkan dan jadikan dia pendapatan keluarga. Masa exam kalau tanya pengambilan diet, nombor 3 ini kamu tukar kepada pendapatan keluarga. Boleh? Maksudnya kalau duit kamu dalam keluarga tu banyak, so mempengaruhi lah. Kalau you nak beli makanan berprotein, mungkin you beli lembu, ayam, ikan kan. Tapi ada keluarga yang miskin, dia nak dapatkan protein, mungkin dia ambil daripada soya bijirin ke, ataupun ikan bilis ke, macam tu. Nampak tak? So pendapatan keluarga. Geografi juga. Okay, kalau you pergi luar negara, mungkin tak dapat beras tau. Okey, kat luar negara mungkin tak dapat makan nasi sebab di sana tak ada tanaman tersebut, tak ada bahan. Okey, kemudian keperluan fisiologi. Ini maksudnya kalau you sakit ke, you akan makan bubur macam tu, betul tak? Yes, itu keperluan fisiologi dan lelaki mesti makan lebih banyak daripada perempuan. Okey, kemudian budaya. Okey, so pada hari perayaan you akan makan makanan yang tertentu ikut kaum tersebut lah, betul? So itu pun salah satu faktor pengambilan diet dan keperluan sosial. Hari ini saya makan bersama dengan kawan di restoran. So nampak tak? Saya terpaksa makan makanan yang steak ke, makanan barat. Tapi kalau balik ke rumah kita keperluan sosial hanya di rumah saja. Dengan ahli keluarga mungkin saya makan ayam macam itulah, saya makan makanan timur. So keperluan sosial. Last sekali ialah keperluan teknologi. Okey, contohnya adik ini dia makan pizza, mungkin rumah dia ada oven.
ada orang rumah dia tak ada oven, tak ada teknologi, kan dia tak dapat lah makanan tersebut. Boleh? So automatik daripada satu ayat betul tu, you dapat memenuhi dua tajuk faktor lah. Satu, pemilihan pakaian dengan pengambilan diet. Senang kan? Okey, syabas. Last sekali. Faktor mempengaruhi peranan ahli keluarga. Tadi cikgu dah cakap, baby ni memang ibu tak akan suruh dia sapu lantai, betul? Kenapa asyik suruh you sapu lantai, cuci tandas, apa pun suruh you, sebab apa? Ini yang faktor yang mempengaruhi. Satu ialah, tapi sebelum tu kamu hafal ini, satu ayat petua juga. Baby bongsu perempuan kaya. Baby bongsu perempuan kaya. Baby ni mewakili faktor pertama, iaitu umur. Baby umur sikit saja kan, belum sampai 1 tahun pun. Kamu dah 16 tahun, so you buat lebih lah umur. Okey, macam ayah, lebih tua dia mesti cari nafkah, buat kerja. Okey, betul tak? Ini faktor pertama yang mempengaruhi peranan dalam ahli keluarga kamu. Nombor 2, bongsu mewakili kedudukan ahli keluarga. Kedudukan ahli keluarga. Ada orang sudah 16 tahun tapi dia tak perlu sapu lantai juga, sebab dia banyak abang sulung, kakak sulung yang boleh mampu, boleh tolong dia. Okey, nampak tak perbezaan? Kedudukan pun boleh mempengaruhi peranan kamu dalam ahli keluarga. Nombor 3, perempuan. Perempuan mewakili faktor, yes, jantina. Lelaki dengan perempuan memang dari segi tenaga tak berbeza lah. So ibu kalau nak suruh lipat baju, dia suruh kakak. Kalau nak panjat pergi lap tingkap ke kipas ke, lelaki lebih berani, so suruh lelaki buat lah. Betul tak? Nak cat, semua suruh lelaki. So itu jantina mempengaruhi peranan ahli keluarga. 4 ialah status ekonomi keluarga. Status ekonomi keluarga. Kaya. Wah, dia baby dan dia bongsu dan dia perempuan dan dia kaya. Status ekonomi begitu kukuh, maksudnya duit banyak ni. Duit banyak ni, maksudnya dia tak perlu buat lah. Dia ada orang gaji. Kan? Ada orang memang dia dah 16 tahun tapi banding dengan keluarga B yang 16 tahun, wah keluarga B sebab dia sulung dan dia lelaki, wah dia buat banyak kerja. Banding dengan keluarga A walaupun 16 tahun tapi dia status ekonomi dia sangat kuat, ada orang gaji, tak perlu buat langsung. So jangan cemburu bila kita buat banyak, sebenarnya kita dapat banyak kemahiran. So okey, dia tak akan rugi punya. Okey, Tuhan akan bagi rezeki lain. Okey, kemudian nombor 5, saya tak masuk dalam ayat petua tapi saya nak kamu ingat, sengaja saya jadikan dia biru, iaitu faktor kelima, iaitu sosio-budaya. 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 Memang ada beberapa jenis kaum okey, yang utamakan lelaki, maksudnya lelaki langsung tak perlu buat kerja. Sebab ikut budaya lelaki ni lebih dijaga pangkatnya. So, kalau you hidup dalam masyarakat tersebut, kamu terpaksa buat lebih kalau kamu seorang perempuan atau wanita. Okey, itu sosio budaya pun salah satu faktor mempengaruhi peranan ahli keluarga. Keseluruhan cikgu dah terang 9 faktor. Senang sebenarnya kalau kamu fokus. Kalau you rasa susah dan you susah dan tak nak berusaha, memang kekal susah. Sekiranya kamu betul-betul fokus dan kamu taruhkan usaha dan kamu betul-betul fokus hafal satu pangkat, satu level pergi ke satu level, saya confirm anda boleh hafal 9 faktor ini dengan senang. Okey, so kita susah dahulu, senang kemudian kita hafal lah, kita curahkan usaha hafal dulu. Alright, so adakah kamu boleh ulang? Okey, kamu boleh ulang, maksudnya kamu pejam mata dan ulanglah satu kotak demi satu kotak, guna ayat petua gambar raja macam tu. Kemudian ulang di kertas kosong pula. Ambil satu kertas kosong, mula dari ayat 5 faktor, ibu 1 faktor, kakak, baby, adik, lelaki. So bila kamu dah boleh tulis semula, maksudnya betul-betul kuat dalam ingatan. So saya ucapkan tahniah dan selamat mencuba. Hafalan ini tidak hanya setakat untuk peperiksaan, tetapi faktor-faktor yang kamu hafal, kamu boleh aplikasi semasa dalam kehidupan kamu. So cikgu ucapkan tahniah dan selamat menghafal. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye.